Semua rakyat dapat divaksin tahun ini, sukar dipercaya. Perdana Menteri Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata semua rakyat Malaysia dijangka akan diberi suntikan vaksin COVID-19 sebelum hujung tahun ini. Menurut beliau, lebih banyak bekalan vaksin akan diterima. Tapi Alhamdulillah, saya nak sebutkan bahawa deal kita dengan procurement kita ataupun perolehan kita telah pun selesai untuk mendapatkan bekalan lebih daripada 100% penduduk Malaysia. Ya, itu satu. Mana tadi tak ada masalah. So, isu sekarang ni bukan soal isu dapat bekalan ke tak dapat bekalan. Tegasnya, pada program bicara khas bertajuk Cabaran Pandemik COVID-19 eksklusif bersama Perdana Menteri yang disiarkan secara langsung menerusi stesen televisyen tempatan pada malam Ahad. Kata Muhyiddin, bekalan vaksin tersebut tidak datang sekaligus. Beliau berkata kerajaan tiada halangan jika ada pihak di negara ini yang mahu membeli sendiri vaksin COVID-19. Bagaimanapun ujarnya, langkah tersebut perlu mendapat kelulusan dari bahagian Regulatory Farmasi Negara atau NPRA. Kita tak tahu vaksin apa yang akan disuntik kepada rakyat marhain. Pada 23 Disember tahun lalu, Bernama melaporkan Malaysia memilih vaksin COVID-19 keluaran syarikat pharmaceutical dari United Kingdom, UK, AstraZeneca melalui rundingan di bawah fasiliti COVAX yang mendapatkan bekalan untuk 10% populasi negara. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi merangkap pengerusi bersama Jabatan Kuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 JKJAV Khairi Jamaluddin berkata ini menjadikan jaminan bekalan vaksin AstraZeneca untuk negara meningkat kepada 20% iaitu tambahan kepada 10% yang telah dirunding secara terus dengan syarikat itu sebelum ini. Kita menjangkakan hantaran vaksin AstraZeneca melalui COVAX itu sedang dimuktamadkan, tetapi kita telah dimaklumkan bahawa ia adalah di antara bulan Mac dan Jun tahun depan. Melalui rundingan terus dengan AstraZeneca pula, Malaysia akan terima penghantaran vaksin pertama pada April atau Mei 2021, katanya seperti dipetik bernama. Menurut laporan, Malaysia menyertai fasiliti COVAX di bawah perjanjian Optional Purchase Arrangement yang membolehkan kerajaan memilih syarikat pengeluar vaksin yang menyertai COVAX bagi mendapatkan bekalan untuk 10% populasi negara. Khairi berkata Malaysia sebelum ini memuktamadkan perjanjian bekalan 12.8 juta dos vaksin COVID-19 keluaran Pfizer yang dikatakan tiba di negara ini secara berperingkat mulai Februari 2021. Jika kita bahagi 12.8 juta dos kepada 2 kerana setiap orang memerlukan 2 dos suntikan, maknanya 6.4 juta rakyat Malaysia telah menerima suntikan. Kerana kita sudah berada di penghujung bulan Mei 2021. Tetapi adakah apa yang diharapkan itu berlaku? Sementara itu, Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi berkata adalah tidak adil apa sahaja kegagalan Kerajaan Perikatan Nasional dikaitkan dengan Parti UMNO, termasuk dalam isu pandemik COVID-19. Benar terdapat beberapa ahli parlimen daripada UMNO sedang menganggotai Kerajaan Perikatan Nasional, namun ia tidak pernah bermaksud yang Parti UMNO terlibat dalam menentukan dasar-dasar negara, kata Zahid dalam satu kenyataan di Facebook beliau. Ahli Parlimen Bagan Datuk itu mendakwa segala ketetapan untuk negara dibuat sepenuhnya oleh Kerajaan Perikatan Nasional, termasuklah tentang dasar-dasar yang berkaitan pengurusan pandemik COVID-19. Penentuan dasar negara malah menjadi hak mutlak Kerajaan Perikatan Nasional sejak ordinan darurat dilaksanakan, iaitu tatkala institusi Parlimen digantung atas sebab-sebab yang masih dimuskilkan, ujarnya. Sementara itu, menurut data dari Johns Hopkins University, sebanyak 2,489,988 dos telah digunakan. Seramai 934,491 orang telah mendapat suntikan vaksin sepenuhnya, iaitu kira-kira 2.92% daripada penduduk Malaysia. Justru, bolehkah kita percaya bahawa 97.08% penduduk Malaysia akan menerima vaksin sebelum hujung tahun ini, yang tinggal hanya 7 bulan lagi? Mungkin boleh dalam impian. Maknanya, dalam bahasa mudah, Kerajaan Perikatan Nasional sebenarnya gagal dalam peperangan dengan pandemik COVID-19. Semua pemimpin Perikatan Nasional yang bersekongkol dengannya bertanggungjawab di atas kegagalan ini. Buatlah berapa banyak survei populariti pun, sama ada UMNO maupun PAS tidak mungkin dapat membersihkan diri daripada terpalit dengan semua dosa-dosa Perikatan Nasional yang merampas mandat rakyat dan gagal mengatakan janji ajaib mereka untuk menyelamatkan Malaysia daripada ancaman yang sengaja diciptakan. Menurut pepatah Arab, dia yang membenarkan orang lain melakukan kesalahan sama seperti orang yang telah melakukannya.